Untuk kita rekod dulu, iaitu berkaitan dengan bab yang kedua, iaitu bertajuk apa cikgu? Tajuknya iaitu yang bertajuk ini dia, pentadbiran negeri-negeri Selat. So kita akan lihat di sini berkaitan dengan pentadbiran negeri-negeri Selat. Dan kenapa dinamakan negeri-negeri Selat, cikgu? Sebab negeri-negeri ini terletak di tepi Selat Melaka. Di tepi-tepi Selat Melaka. Selat bukan barat dan bukan dari barat. Apa yang kau masukkan ni, Amal Kobi? Baik, negeri-negeri Selat kita lihat di sini ya. Iaitu inilah dia, iaitu kedudukan strategik. Tak habis-habis. Kalau kita tengok tak habis-habis alasan yang sama. Kedudukan strategik. Sama je dia punya alasan. Kedudukan strategik Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. So ada 3 negeri negeri Selat, Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Kedudukan strategik ketiga-tiga negeri ini mendorong British berusaha menguasai penempatan ini bagi memenuhi kepentingan British. British telah gunakan strategi tipu helah, manipulasi, dan mengadakan pakatan dengan kuasa barat untuk menguasai penempatan tersebut. Dan di sinilah bermulanya pakatan British dan Belanda yang menyebabkan alam Melayu dibahagikan kepada 2 lingkungan pengaruh barat. So, Pulau Pinang, Singapura dan Melaka kemudiannya digabungkan. 3 negeri ini digabungkan menjadi satu unit pentadbiran yang dikenali sebagai negeri-negeri Selat. Dan pentadbiran barat yang dipertengahkan di negeri Selat ini menandakan perluasan kuasa British di negara kita. Baik, inilah dia. Negeri Selat ada bendera tau. Ini bendera negeri-negeri Selat. Nampak? Bendera negeri Selat siap ada lambang Union Jack lagi. Ada lambang Union Jack, iaitu daripada kerajaan British. Nampak tak? Baik. Dalam bahasa Inggeris, negeri-negeri Selat ini, iaitu negeri-negeri Selat ini sebenarnya dinamakan sebagai apa, cikgu? Dalam bahasa Inggeris, negeri Selat ini dipanggil sebagai Straits Settlement. Straits Settlement. So itu nama bagi negeri-negeri Selat. Jadi dipanggil Straits Settlement. Baik. So itu berkaitan dengan berkaitan dengan intro bagi bab yang kedua. So kita lihat tentang bab 2 ini, dan inilah dia. Gambar sebelum ini Ini bangunan Mahkamah Agung Pulau Pinang. Nampak tak? Di Pulau Pinang ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Pulau Pinang. Yang sampai sekarang ada lagi sampai sekarang. Begitu juga dengan kalau kita lihat di Melaka, bangunan Pejabat Awam Melaka dan juga Mahkamah Agung dan bangunan Perbandaran Singapura. So, ini menunjukkan iaitu perluasan kuasa British di 3 negeri ini, iaitu Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Mungkin ada soalan tanya, cikgu, kenapa Singapura nak diterima, nak masuk dan kita kena belajar juga? Sebab dulu Singapura adalah sebahagian daripada kerajaan Johor punya. Dulu Singapura tu Johor punya. Sebahagian daripada Johor. Jadi, kita akan lihat macam mana Singapura boleh terpisah daripada Johor dulu. Kita akan tengok kejap lagi. Mungkin kejap lagi kot. Kalau sempat. Baik. So, kita lihat perluasan kuasa British
okey, di Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. So kalau kita lihat di sini, okey, pada abad ke-18, okey, pada abad ke-18 iaitu pada ketika apa? Ingat lagi kan? Ingat lagi iaitu abad ke-18. Kalau kita tahu kenapa British datang ke tanah Melayu, iaitu faktor pada abad ke-17 dan ke-18. Ke-18 iaitu apa? Iaitu satu je faktor dia, iaitu revolusi revolusi perindustrian. Satu je faktor dia, iaitu revolusi perindustrian. Jadi, kalau kita lihat di sini, British pada abad ke-18, British telah menggalakkan ekspedisi. Ekspedisi ke timur, untuk meningkatkan kekayaan negara melalui perdagangan. Kemudian persaingan dengan kuasa-kuasa barat lain seperti Belanda dan Perancis menyebabkan British berusaha mendapatkan pertempatan-pertempatan baharu untuk menjamin kepentingan British di timur. So di sini British menggunakan pelbagai strategi lah untuk menduduki Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. So sebelum kita pergi tengok macam mana British take over negeri-negeri ini, kita lihat dulu latar belakang Pulau Pinang, Singapura dan Melaka sebelum perluasan kuasa British. So sebelum perluasan kuasa British ni, bagaimanakah sebenarnya iaitu bagaimana sebenarnya keadaan negeri-negeri ini? So kita lihat dulu Pulau Pinang. Kita lihat Pulau Pinang. Okey. Pulau Pinang ni dulu. Okey, siapa tahu nama asal Pulau Pinang? Siapa tahu nama asal Pulau Pinang? Anyone here? Tahu tak nama asal Pulau Pinang tu nama apa? Bukan. Bukan. Nama sebenar dia adalah Pulau K1. Nama asal Pulau K1. Maknanya pulau yang nombor 1. Pulau nombor 1. Pulau K1. Itu nama asal Pulau Pinang. Nama asal Pulau Pinang, Pulau K1. Dan Pulau Pinang ini sebenarnya merupakan satu wilayah Kesultanan Kedah. Maknanya dulu Pulau Pinang ni dalam Kedah. Pulau Pinang ini dalam negeri Kedah. Dan Pulau Pinang ini menjadi tempat persinggahan pedagang-pedagang dari Lingga, iaitu daripada Lingga Indonesia yang berdagang dengan Kedah. Jadi Pulau Pinang ni bila diorang nak singgah ke Kedah, diorang singgah ke Pulau Pinang dulu. Dia singgah ke Pulau Pinang dulu. Dan Pulau Pinang juga menjadi pelabuhan dagang bagi daerah serantau, terutama dengan Aceh dan juga Aceh di Sumatera. Baik, korang tengok Pulau Pinang ni. Pulau Pinang ni, kalau kamu perhatikan, di sebelah sini ada Pulau Jerjak semua kan? Baik, Pulau Pinang ni sebenarnya, kalau zaman sekarang, kat sini ada jambatan Pulau Pinang. Dan ini jambatan yang pertama. Dan sebelah sini ada jambatan yang kedua. Siapa pernah pergi Pulau Pinang, dia tahulah. Dia ada 2 jambatan kan? Dia ada 2 jambatan. So, Batu Uban ini, sekarang ini di bawah dinamakan sebagai Bayan Lepas. Bayan Lepas tempat tempat yang ada airport tu. Dan di sini ada Georgetown. Sini Georgetown. Dan juga di sebelah sini dia menghadap Kedah. Yang sebelah sini, di sebelah pulau sebelah sana tu, dia menghadap Sumatera, iaitu menghadap Aceh. Sebab tu kat sini ada nama pantai, Pantai Aceh.
di mana pantai Aceh inilah tempat di mana para pedagang daripada Aceh dia singgah di sini. Okay. So ini adalah kita kata sebagai Pulau Pinang dan Batu Uban. Yang ini ya, Batu Uban ini merupakan pelabuhan yang paling awal dibuka di Pulau Pinang dan sering dikunjungi oleh pedagang-pedagang Arab. Jadi, bila datang kepada Batu Uban itu, pertempatan Batu Uban pun dibukalah oleh orang Melayu dari Sumatera pada tahun 1759. Kemudian, Sultan Kedah telah menganugerahkan, menghadiahkan pulau ini, kawasan tersebut, sebagai membalas jasa orang Sumatera yang membantu Kesultanan Kedah menentang Siam. Ini dulu. Ini Pulau Pinang dahulu. Ini Pulau Pinang dahulu. Bermakna kamu kena ingat antaranya iaitu Pulau Pinang ni dulu sebahagian daripada Kedah. Yang ini satu poin penting. Itu. Yang kedua, tempat persinggahan pedagang-pedagang dari Liga 2. Kemudian juga, yang ketiga paling penting iaitu Batu Uban ini. Batu Uban, pelabuhan paling awal dibuka di Pulau Pinang. Itu yang ketiga. Penting. Dan sering dikunjungi oleh pedagang-pedagang Arab. Dan yang keempat, iaitu berkaitan dengan Sultan Kedah menganugerahkan kawasan ini kepada orang-orang Sumatera. Kerana orang Sumatera telah membantu Kedah menentang Siam. Jadi ini antara poin-poin berkaitan dengan latar belakang Pulau Pinang. Ini Pulau Pinang ni. So ada orang Penang kat sini. Nak tanya ada orang Penang kat sini. Kalau tak silap cikgu, Kisha daripada Penang kan? Kalau tak silap cikgu, ada sesiapa kat sini orang Penang. Orang Pulau Pinang. Hemraj, orang Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang ni biasanya dia suka makan nasi kandak. Oh, Johor Johor. Luaskan kuasamu, Kisha. Okey, baik. Okey. Baik. Luaskan kuasamu. Baik. Itu Pulau Pinang. Berkaitan dengan Pulau Pinang. So, kita telah lihat, dulu Pulau Pinang di bawah Kedah. Itu paling penting. Baik. Kalau kita lihat sini, tahukah anda? Ini catatan Francis lah ya. Dia kata apa tahu? Telah ada masyarakat awal di Pulau Pinang jauh lebih awal sebelum kedatangan Francis Light pada tahun 1786. Namun, pembangunan yang pesat di Pulau Pinang, maknanya kemajuan pembangunan di Pulau Pinang telah memusnahkan banyak bukti-bukti penting arkeologi yang berkaitan dengan masyarakat awal berkenaan. Kajian terperinci di muka head perlu dijalankan untuk mendapatkan data yang lebih jelas tentang masyarakat awal Aceh di kawasan tersebut. Pulau Pinang ni maknanya banyak tempat yang bersejarah. Tetapi telah banyak kawasan ini telah dimajukan. Namun sebab itu, profesor ini iaitu salah seorang pengkaji sejarah, dia kata apa? Perlu jalankan kajian di muka head. Muka head ni apa cikgu? Muka head ni sebenarnya adalah salah satu kawasan di Pulau Pinang yang sekarang ini menjadi hutan simpan. Iaitu Taman Negara Pulau Pinang. Sekarang ni menjadi Taman Negara Pulau Pinang. Kerana apa? Tempat itu memang kita kata sebagai tempat yang menjadi tempat yang jauh dan tersembunyi dan tidak dibenarkan orang pergi ke situ. Dan kabar-kabarnya kata kat situ tempat-tempat itu keras. Entahlah. Entahlah. Kamu fahamkan apa itu keras? Fahamkan apa yang cikgu maksudkan dengan keras tu? Jadi faham apa yang dimaksudkan dengan keras itu. Jadi itu. Jadi
Banyak batu ya. Lebih kurang lah. Lebih kurang lah banyak batu. Lebih kurang lah. Okay. Jadi kalau kita tengok yang disebut muka head tu yang mana cikgu? Muka head tu kalau kita tengok dalam peta, dia seperti ini. Dan kalau kita pergi kepada Pulau Pinang, okey. Okey. Yang ini Pulau Pinang. Sama seperti yang kita tengok dalam peta tadi, iaitu muka head di sebelah sini. Jadi apa? Jadi tempat Penang National Park. Maknanya Taman Negara Pulau Pinang. Inilah di kawasan dia. Yang menjadi Taman Negara. Tak berusik pun. Okay, tak berusik pun. Katanya ada banyak kajian dan juga ada banyak kawasan-kawasan yang menarik di dalam ini. Tapi kita tak beranilah nak tengok kan. Okay, sebab kawasan ini dikatakan keras sebab banyak batu. Okey, baik. Banyak batu ya. Okey. Baik, sebelum kita teruskan. Okey. Baik. So kita sambung. Okey, iaitu kita telah lihat Pulau Pinang. Okey. Dan kita teruskan dengan latar belakang Singapura. 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 Okey, Singapura. Iaitu Singapura sebenarnya dulu ialah wilayah Kesultanan Johor Riau. Kesultanan Johor Riau yang meliputi negeri-negeri apa tahu? Pahang, Johor dan gugusan kepulauan Riau Lingga sejak abad ke-16 hingga abad ke-19. Maksudnya apa cikgu? Maksudnya di sini dulu nak cerita main cerita nah. Iaitu dulu semua ini termasuk negeri Pahang ke atas oh. Alamak, tak muat lah pula. Kan? Termasuk negeri Pahang bawah ni, ini semua termasuk dengan kawasan tepi ni ada pulau lagi Ini semua dulu dipanggil Johor. Dulu dipanggil Johor. Itu semua Johor. Johor apa? Johor Riau. Kesultanan Johor Riau. Dan untuk kawasan Singapura, kemudian juga kawasan-kawasan tepi-tepi ni, begitu juga kawasan kepulauan Batam, Karimun, dan kepulauan-kepulauan ini adalah wilayah pentadbiran Temenggung. Siapa Temenggung cikgu? Ingat bahawa dulu sultan-sultan dulu dia ada pembesar-pembesar. Pembesar berempat kan? Iaitu bendahara, penghulu bendahari, Temenggung, Laksamana. Dan setiap pembesar-pembesar itu mereka akan menerima kawasan-kawasan mereka sendiri untuk mereka tadbir. So Temenggung salah seorang pembesar iaitu Temenggung juga mendapat kawasan yang ditadbir iaitu Singapura. Di situ. Jadi kalau kita lihat di sini, Johor, Singapura dan Kepulauan Riau ditadbir oleh Temenggung Abdul Rahman, yang mana beliau ni tinggal di Singapura. Dan sewaktu pentadbiran Temenggung Abdul Rahman inilah, di Singapura dia tak ada banyak bangunan. Pada waktu ini Singapura banyak ladang gambir yang diusahakan oleh orang Melayu dan Cina di Singapura. Baik. Apakah kegunaan gambir ni cikgu? Baik. Gambir ni sebenarnya banyak kegunaannya. Ada yang kata gambir itu untuk masakan. Tetapi sebenarnya gambir ni banyak untuk perubatan. Iaitu gambir ni kalau katakan kamu dapatkan getah dia dan kamu gosok di kulit kamu, kemudian apabila kamu katakan terpotong kawasan yang ada gambir itu, kulit kamu tak rasa sakit. So itu kelebihan gambir. Dia boleh memberikan kita kata rasa kebas
di tangan tu, rasa kebas di kulit. Itu gambir untuk perubatan. Jadi Singapura dulu ada banyak ladang-ladang gambir. Dia tak ada Universal Studio, tak ada. Okay, dan bangunan-bangunan tinggi, shopping mall tak ada. Dulu banyak ladang gambir di Singapura. Dan pemerintah Kesultanan Johor Riau, okay, iaitu Sultan Abdul Rahman, okay, bersemayam di Lingga dan mengadakan hubungan baik dengan Belanda. Okay, hubungan baik dengan Belanda. Baik, di sini harus cikgu mentionkan bahawa, okay, kalau kamu perhatikan di Singapura ni, latar belakang Singapura, ada dua orang nama yang sama, iaitu Temenggung Abdul Rahman dan juga satu lagi Sultan Abdul Rahman, Sultan Johor. Sultan Johor, Sultan Abdul Rahman, Temenggung Johor, Temenggung Abdul Rahman. Orang yang sama ke cikgu? Bukan, orang yang berbeza. Orang yang berbeza. Nama yang sama. Tapi seorang tu Sultan Johor, okay, dan seorang lagi ialah Temenggung Abdul Rahman, iaitu Temenggung. Jadi korang jangan keliru. Memang okay, Sultan Abdul Rahman dan Temenggung Abdul Rahman memang wujud. Orang yang berbeza. Orang yang berbeza. Macam korang jugalah. Cuba korang tengok korang. Korang kat sekolah, ada tak nama korang? Ada, okay, dalam sekolah ada juga orang lain nama Kisha. Ada tak juga orang lain nama Pravin? Atau orang lain nama Arif? Dalam satu sekolah, ada tak? Okay. Yang nama Ammar mesti ada. Tapi Kowi tu tak ada lah. Yang nama Ammar tu mesti ada. Ada tak? Cuba beritahu, ada tak? Satu sekolah nama Ammar. Atau satu sekolah kamu nama Jasmine. Ada ke tak ada? Ada Okey. Ya, ada. Dia mesti ada punya. Jadi so nama yang sama tu biasa. Jadi kamu kena faham bahawa di Singapura pun berlaku sebegitu. Okey, iaitu antara fakta yang paling penting tentang Singapura ni, yang pertama iaitu berkait rapat dengan dulu Singapura adalah di bawah Kesultanan Johor Riau. Itu yang pertama penting. Ini dulu di bawah Johor Riau. Okey. Dan yang kedua, Singapura dulu ditadbir oleh Temenggung Abdul Rahman yang tinggal di Singapura. Yang ketiga, di Singapura banyak digunakan, diusahakan ladang-ladang gambir. Itu. Dan yang keempat, pemerintah Kesultanan Johor Riau iaitu Sultan Abdul Rahman yang bersemayam di Lingga dan mengadakan hubungan baik dengan Belanda. So ada 4 poin berkaitan dengan latar belakang Singapura. Baik. Sebelum nama Singapura, dulu nama Singapura, apakah nama sebelum nama Singapura tu? Siapa tahu? Siapa tahu apakah nama Singapura sebelum ini? Bagus. Nama sebelum ini adalah Singa. Suka tingkau ya. Johor Riau, bukan? Betul Zahra. Betul. Jawapannya, nama Singapura sebelum ini, sebelum nama Singapura, nama dia adalah Temasek. Temasek. Nama dia sebelum ini adalah Temasek. Betul Zahra. Nama dia dulu adalah Temasek. So itu Singapura. Okey. Jadi kalau kita lihat, Singapura adalah di bawah sebahagian daripada pentadbiran Temenggung. Okey. Dan satu lagi iaitu Melaka. Negeri Selat memang 3 negeri ni saja. Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. Kalau kita lihat Melaka ya. Melaka, kita tak ada banyak cerita lah Melaka. Sebab apa? Melaka sebenarnya daripada dulu, Kesultanan Melayu Melaka merupakan kerajaan alam Melayu yang unggul, iaitu pada abad ke-15.
Okey. Okey, pada abad ke-15 dan pada tahun 1511, Kesultanan Melayu Melaka ditawan oleh Portugis. So, pada tahun 1641 hingga 1824, Melaka telah menjadi tanah jajahan Belanda setelah Belanda mengalahkan Portugis dengan bantuan Kesultanan Johor Riau. Ini pernah kita pelajari dalam sejarah tingkatan 2, bab yang ke-6 dulu. Bab yang ke-6 ni Johor Riau tu. Jadi Melaka menjadi tanah jajahan Belanda setelah Belanda mengalahkan Portugis dengan bantuan Kesultanan Johor Riau. Dan Belanda telah menjadikan Melaka ni sebagai pusat pengumpulan hasil biji timah dari negeri-negeri Melayu. Dan Belanda, malangnya Belanda mementingkan Betawi, iaitu salah satu lagi pelabuhan yang terletak di Pulau Jawa sebagai pusat perdagangan utama di alam Melayu. Maka Melaka dipinggirkan. Belanda lebih mementingkan Betawi. Betawi ni mana cikgu? Betawi ni sekarang ni dinamakan sebagai sekarang ini Betawi ini dipenamakan sebagai Jakarta. Jakarta, Indonesia. Jakarta, Indonesia. Jadi, kalau kita lihat, Belanda memang mementingkan Betawi. Dan untuk pengetahuan kamu, selepas sahaja 1511 Kesultanan Melayu Melaka ditawan oleh Portugis, sejak itulah 1511 itu sampai sekarang Melaka tidak ada sultan. Tak ada sultan, tak ada raja. Sampailah sekarang. Jadi kamu kena jelas bahawa okey, so sejak daripada itu memang Melaka tidak ada sultan, tidak ada raja. Sampai sekarang. Jadi, kalau kita lihat latar belakang Melaka, antara poin-poin yang penting iaitu yang pertama, kita tahu bahawa Kesultanan Melaka telah pun ditawan oleh Portugis pada tahun 1511. Dan yang kedua, Melaka telah menjadi tanah jajahan Belanda sejak 1641 hingga 1824. Dan yang ketiga, Belanda telah menjadikan Melaka sebagai pusat pengumpulan hasil biji timah dari negeri Melayu. Dan yang keempat, Belanda mementingkan Betawi di Pulau Jawa sebagai pusat perdagangan utama di alam Melayu. Jadi inilah yang dikatakan sebagai latar belakang ketiga-tiga negeri ini. Iaitu kita telah lihat latar belakang Pulau Pinang, kemudian kita telah lihat latar belakang Singapura dan juga latar belakang Melaka. Jadi itu berkaitan dengan tiga negeri-negeri Selat. Ada soalan nak tanya? Ada tak sebarang soalan yang kamu nak tanya? Mungkin ada mana-mana bahagian yang kamu tak faham. Cikgu saya tak faham lah yang ini. Yang mana? Yang mana yang kamu tak faham? So sila maklumkan kepada cikgu. Yang mana yang kamu tak faham? So ada tiga ni. Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Anyone? Ada semana-mana bahagian yang kamu